Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So kita mulakan I think this is mesyuarat kita mesyuarat kita tentang Paskah ni Jeraya Wara tentang Paskah Okey, dengan baca umur kita Al-Fatihah. Okey, ni Jeraya Wara ni kalau tak silap saya dia melibatkan semua pensyarah, betul tak? Mana Dr. Lisa mana? Dr. Lisa bengkel. Okey, betul ke untuk semua pensyarah ni Masura? Ya. Okey, baik. So harapan saya semua ada lah. Dia dah pukul 9. Pukul 9 ke bengkel ni kita Jeraya Wara ni? Ya doktor. 24 orang ya. Pensyarah kita 24 orang je ke? Ramai. Betul. Kan nanti kata tak tahulah ini, tak tahu itu, tak tahu kan masalah Malaysia ni. Kan? Okey, tak apa. Saya aluan je lepas ni boleh disampaikan lah. Okay, the first thing pertama sekali untuk tim Paskah ni, saya personally lah secara peribadinya bagi pihak fakulti mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menganjurkan Jeraya Wara untuk Paskah Siswaza ni kerana lately ni banyak terdapatlah senang cerita terdapat perubahan dalam Paskah Siswaza ini yang mana perlu di-update lah kepada semua pensyarah sebab semua pensyarah memang terlibat secara langsung dengan either you are teaching the masters program ataupun you menyelia masters dan juga supervision whatever lah yang berkaitan dengan Paskah. So adalah lebih baik semua boleh hadir untuk mendengar apa sebenarnya perkembangan terkini tentang Paskah Siswaza ini Okey, baik. Itu yang pertama lah. So thank you kepada tim akademik Paskah kerana mengambil inisiatif untuk menganjurkan Jeraya Wara ini. Okey, yang kedua ialah untuk pengetahuan semua bahawa program kita program Paskah kita ni telah pun lulus dan mendapat akreditasi MQA 2021 yang mana sebelum ni kita dah buat telah pun lulus. So sepatutnya whatever yang kita buat ni mestilah mengikut yang telah kita dapat kelulusan daripada MQA Baik. Untuk hari ni program ni Jeraya Wara pada pagi ini TDA sendiri PM Dr. Lisa akan memberi talk tentang garis panduan terkini Paskah. Ada satu. Yang keduanya ialah kita sedia maklum tim Paskah kita leader dia di-lead oleh Dr. Wan Rusmawati dan dia Dr. Wan akan cerita tentang whatever lah borang-borang baru yang perlu pensyarah yang mana sebagai penyelia pelajar perlu isi. Nanti Dr. Wan akan bagi tahu. Okay. Dan yang ketiga ialah tim Paskah akan terangkan apakah perancangan fakulti untuk Paskah Siswaza. Ada nak bertanya ke? Okay, tak ada. Okay. So apa tadi PM Dr. Lisa dia akan terangkan tentang garis panduan. Lepas tu kita ada Dr. Wan Rusmawati yang mana Dr. Wan ni dia ialah ketua tim Paskah. So dia akan cerita tentang borang-borang yang perlu diisi oleh pensyarah penyelia. And then kita ada sekali lagi kita ada yang ketiganya secara keseluruhannya tim Paskah akan memberitahu kita lah apakah perancangan tim Paskah untuk fakulti pada tahun ni. So my only hope lah, harapan saya lah kepada semua pensyarah yang kat dalam talian yang saya nampak sekarang ni ada 44 orang ni termasuk saya ni dan juga mereka yang belum masuk ni tolong bagi tahu kawan-kawan yang belum masuk ni. Yang dah masuk alhamdulillah bagus, yang belum masuk pun alhamdulillah mungkin mereka ada perkara-perkara yang lebih urgent, tak apa. Kita bersangka baik, kita doakan mereka semua. Pastikan berilah sokongan kepada fakulti untuk kita Paskah kita ni boleh fly kita penting sebab kita sedia maklum program undergrad kita tidaklah seberapa orang kata GE-nya pun tidak seberapa. So harapan kita untuk cover program degree ni kita
harapan kita ialah kita kena perkasakan program pasca kita. Kita kena sedia maklum bahawa buat masa sekarang ni, even intake yang untuk bulan 3 ni pun kita ada program yang pelajar tak pilih pun. Ada pelajar tak pilih pun program degree kita. Kita offer ada, kalau tak silap saya, kita ada offer 6 program. Kita ada pendidikan fizik, chemistry, biology, sains, pendidikan matematik dan juga matematik AT48. So ada 6. Daripada 6 program ini, ada program yang tak laku. Ada program yang tak laku. Makna dia kita terpaksa tutup program itu. Makna hanya offer program yang memang ada ramai student yang mohon saja. So untuk cover up degree punya program ini, masalah pada degree ni, kita perlu perkasakan program pasca kita. So makna dia bila program pasca kita boleh berjalan, boleh cover, so secara tak langsung kita boleh balance lah. In a way kita boleh balance lah. So makna dia amat berterima kasih lah fakulti, amat berterima kasih kepada TDA dan juga tim pasca yang mengambil inisiatif untuk Jeraya Wara ini supaya semua pensyarah faham. Saya kalau boleh saya nak semua pensyarah faham apa sebenarnya yang sedang bukan saja berlaku dalam fakulti, dan perlu juga tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam universiti. Janganlah kita hanya sekadar datang dan pergi balik kerja macam itu saja. You have to know what is exactly happening in the faculty. Kalau kita tak tahu, minta tolong, kita tanya. Tapi insyaAllah ke depan ini kita akan adalah benda-benda yang baru yang memudahkan kita mendapat info lah. Saya pun nak maklumkan, saya nak tanyalah berapa ramai yang tahu yang bilik seminar kita kat bawah ni ada benda baru. Ada tak yang kita tahu? Apa yang baru kat bilik seminar kita, antara bilik seminar dengan bilik mesyuarat kita? Kan ada pintu tu kan? Pintu kayu kita kan? Pintu papan yang susah kita nak tolak buka kan? Betul? Kita dah ganti dah benda tu. Sekarang ni kita ada cermin. Kita pakai cermin dah. Sliding door kita pakai. So maknanya saya nak pensyarah ni bila datang, dia ambil tahu what is happening in the faculty. What is happening in the faculty. Itu penting supaya bila orang tanya, kita sedia maklum apa yang berlaku dalam fakulti. Kita tak naklah nanti orang luar yang tanya kita, dia yang tahu daripada kita. So back to our business. Harap-harap semua pensyarah dapat beri fokus kepada Jeraya Wara ini untuk tahu perkembangan terkini tentang pasca siswaza. It's very important. Tanya kalau tak tahu tanya. Banyak persoalan kita boleh tanya. Sama ada berapa orang seorang pensyarah boleh menyelia, adakah menyelia mesti bidang yang sama, kena buat bidang yang lain boleh ke tak boleh. So tanya. So inilah peluang kita untuk bertanya. So get the whole picture, dapat cerita yang sebenar untuk memudahkan kerja kita. Itu yang terbaik. Okay, so apa-apa pun terima kasih banyak kepada tim Jeraya Wara, tim pasca kita mengambil inisiatif untuk Jeraya Wara ni. So selamat berjeraya Wara. So terima kasih kepada semua yang hadir. Kepada yang belum hadir, minta kawan-kawan tolong Roger minta masuk, kata ini ada perkara yang penting lah untuk sama-sama lah to show that we support kita punya fakulti. Inilah salah satu cara dia kita menghadirkan diri. So apa-apa pun terima kasih kepada yang dah hadir dan kepada yang belum hadir kita doakan mereka hadir lah. Okay, so apa-apa pun terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So back to the tim pasca. Okay, baik. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih Tuan Dekan atas alu-aluan. Mandakan Timbalan Dekan Akademi Antarabangsa masih berbengkel. Jadi Timbalan Dekan Akademi Antarabangsa ada sediakan video untuk dipancarkan lah untuk maklumat semua. Dipancarkan ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan pensyarah Fakulti Sains Matematik. Apa khabar semua? Jadi pada pagi ini kita akan bersama-sama melihat dan mendengar tentang info terkini program pasca siswaza Fakulti Sains dan Matematik.
Jadi pagi ni saya dan rakan-rakan pasca iaitu penaras-penaras pasca akan bersama-sama anda untuk memaklumkan beberapa info terkini, antaranya tentang syarat-syarat khas, garis panduan terkini, instrumen untuk pengukuran PLO dan terakhir sekali apakah perancangan fakulti untuk pascasiswazah Fakulti Sains dan Matematik. Jadi matlamat dan objektif Seraya ini adalah untuk para pensyarah kita FSM cakna dan maklum tentang perkembangan program-program pascasiswazah yang berkembang sangat laju dan pesat dan terkini. Jadi inilah tujuan kami sebenarnya untuk kita semua memahami dan tahu dan up to date lah senang cerita tentang apakah info-info terkini program ini. Pensyarah maklum, senarai program pengajian yang ditawarkan oleh Fakulti Sains dan Matematik, kita ada sarjana sains, mod penyelidikan dan program ni adalah seperti yang tertera. Kita ada sarjana pendidikan, mod A, mod B dan mod C, dan juga kita ada Doktor Falsafah ataupun PhD peringkat penyelidikan. Dan ini adalah program-programnya. Jadi seperti yang semua sudah maklum bahawa program-program kita adalah telah diakreditasi penuh oleh MQA. Ini kepada umum program pendidikan. Okay, kalau lihat balik FSM kita ada sarjana pendidikan mod A, kita ada sarjana penyelidikan dan kerja khusus iaitu mod B dan sarjana kerja khusus mod C. Dan juga di peringkat PhD kita ada Doktor Falsafah Pendidikan. Okey, untuk yang khusus kaedah penyelidikan pendidikan, sebelum ini adalah GRU kalau rakan-rakan ingat. Tapi atas saranan MQA, kita telah mengadakan satu kursus untuk FSM sendiri iaitu berkod SRU 60304. Ini untuk pendidikan. Okey, SRU 60304. Juga mulai semester ini, kita lihat balik kursus mod B dan kursus mod C, dia mempunyai jumlah jam kredit yang sama iaitu 40 dan 40. Namun begitu, pecahan bagi mod B dan mod C adalah berlainan. Okey. Dan untuk peringkat Doktor Falsafah juga, kursus kaedah penyelidikan juga dia mengambil kod yang sama. Okey, SRU 60304. Kita pergi pula kepada struktur umum program sains. Tadi pendidikan kan. Jadi untuk program sains kita ada dua saja iaitu sarjana penyelidikan mod A dan PhD Doktor Falsafah program sains. Jadi jika sebelum ini program pendidikan adalah GRU yang ditukar kepada SRU. Jadi untuk program sains pula, khusus kaedah penyelidikan kita mulai sekarang adalah SRS 60104. Dan jika rakan-rakan ingat, sebelum ini ialah GRS. Jadi untuk Fakulti Sains, ini adalah perubahan jugalah atas saranan MQA. Juga sama juga untuk Doktor Falsafah program sains, mereka dikendaki mengambil kursus SRS 60104. Okey, kita buka kepada syarat-syarat khas pasca FSM. Ini juga merupakan info terkini di mana sebelum ini untuk syarat kemasukan, Fakulti Sains Matematik hanya menggunakan syarat umum sahaja. Jadi, atas teguran MQA, pendek-pendek MQA pada November 2020, kita telah membuat satu syarat khas kemasukan program pengisian siswazah yang telah diluluskan pada mesyuarat Senat kali ke-208 Bilangan 1 pada Januari 2022. Ini akan diguna pakai pada kemasukan September, Oktober 2022 nanti. Lihat pada contoh saja, ni saya buka satu slide contoh saja tentang sarjana sains biologi NEC 421. Jadi syarat khas dia yang kita tambah adalah calon perlu mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan sains dan teknologi atau calon perlu mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan berkaitan sains dan teknologi. Jadi
Jadi kalau kita lihat, kita letaklah dia boleh konten ataupun pendidikan yang berkaitan teknologi, boleh mengambil bidang Masters Biology NEC 421. Okey, itu adalah contoh sahaja. Okey, jika rakan-rakan nak tahu lebih lanjut tentang apakah syarat-syarat khas program masing-masing, boleh pergi kepada IPS lah ini laman web IPS di sini pergi ke laman web IPS UPSI, kemudian kita pergi pada future student, local applicants. Okey, kemudian kita tengok general requirement, kita pergi pada special requirement. Okey, ini ada sumbulan tuition fees dan sebagainya. Dan jika kita pergi special requirement, kita ada banyaklah fakulti di sini dan kita boleh lihat syarat-syarat khas bagi program masing-masing. Okey. Okey, kita pada info seterusnya, info terkini tentang pasal siswazah, iaitu tentang pindaan peraturan akademik program pengajian siswazah, pelanjutan tempoh dan penangguhan pengajian. Jadi semua SPPA ni yang ataupun pindaan peraturan akademik ni kami telah emailkan pada awal tahun ini tentang, dan IPS juga telah menghibahkannya kepada semua kaki tangan UPSI. Jadi antaranya adalah tentang penangguhan pengajian. Jadi apakah pindaan yang ada adalah, yang pertama adalah pelajar yang memohon penangguhan pengajian atas sebab kesihatan telah terlebih dahulu mendapat perakuan daripada doktor kerajaan atau pegawai perubatan. Ini peraturan sedia ada. Jadi penambahan peraturan adalah penangguhan atas sebab kesihatan dibenarkan 3 kali semuanya pengajian, dan pelajar yang berada dalam semester akhir maksimum pengajian tidak layak untuk menangguhkan pengajian. Dan untuk permohonan pelanjutan tempoh pengajian, mungkin kita boleh beritahu kita punya pelajar bahawa pelajar boleh membuat permohonan pelanjutan tempoh pengajian selewat-lewatnya 3 bulan sebelum semester terakhir berakhir. Permohonan pelanjutan yang dibenarkan adalah sebanyak 4 semester dengan maksimum 2 semester untuk setiap permohonan tertakluk kepada peratusan status tesis atau disertasi. Pelajar yang diluluskan pelanjutan tidak dibenarkan menangguh pengajian pada semester tersebut kecuali atas sebab-sebab kesihatan yang disahkan oleh pegawai perubatan. Kepada penambahbaikan garis panduan pelantikan pemeriksa disertasi tesis. Okey. Jadi kita sama-samalah kita revise balik ataupun kita tambahkan info kita tentang maklumat tentang ijazah doktor falsafah. Okey, dia memerlukan 1 orang pemeriksa dalam dan 2 orang pemeriksa luar. Okey, jadi pemeriksa dalam dan pemeriksa luar ini adalah syarat-syaratnya. Okey, dan seperti biasa tetapi kita perlulah juga rakan-rakan pensyarah sebagai penyelia perlu mencadangkan untuk pemeriksa dalam 2 orang nama pemeriksa untuk dibawa ke mesyuarat JPS, dan untuk pemeriksa luar penyelia perlu mencadangkan sekurang-kurangnya 3 orang nama pemeriksa. Jadi untuk PhD untuk PhD 2 nama dalam dan 3 nama luar. Okey, untuk ijazah sarjana mod penyelidikan mod A pula untuk mod A, rakan-rakan pensyarah sebagai penyelia hendaklah menamakan 1 orang pemeriksa dalam dan 1 orang pemeriksa luar. Dan ini adalah syarat-syaratnya. Okey. Dan penyelia perlu mencadangkan sekurang-kurangnya 2 orang nama pemeriksa untuk dibawa ke mesyuarat GPS untuk pemeriksa dalam dan 2 nama untuk pemeriksa luar. Okey, walaupun dia nak satu-satu, tapi kadang-kadang ada kes di mana pemeriksa yang kita pilih tidak dapat menjadi pemeriksa atas sebab-sebab tertentu, maka JPS boleh memilih nama yang kedua. Okey. Okey, untuk mod B iaitu ijazah sarjana mod penyelidikan dan kerja khusus. Okey, untuk mod B kita memerlukan 2 orang pemeriksa dalam. Okey. Jadi ini adalah syarat-syaratnya, dan penyelia perlulah mencadangkan sekurang-kurangnya 3 orang nama pemeriksa untuk dibawa ke mesyuarat JPS. Jadi untuk mod B kita ada disertasi kan, dan 2 orang pemeriksa dalam. Okey,
untuk kita revise sama-sama siapa yang tidak boleh dilantik sebagai pemeriksa dalam ataupun luar bagi disertasi ataupun tesis. Okey, nombor 1, jika mereka pernah terlibat dengan penyelidikan yang berkaitan topik kajian pelajar atau pernah menjadi penyelia dalam tempoh 2 tahun terakhir. Tak boleh jadi pemeriksa dalam ataupun luar. Yang kedua, mereka terlibat sebagai penulis bersama dengan pelajar dalam sebarang artikel yang berkaitan dengan topik penyelidikan pelajar. Contohnya, pelajar itu pernah ada paper dengan kita, maka maksudnya dalam konteks masters jadi maka kita tak boleh jadi mereka punya pemeriksa dalam ataupun luar. Okey, kemudian kaki tangan akademik yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelajar ataupun penyelia. Okey, kemudian kaki tangan akademik yang pernah berkhidmat di UPSI kecuali selepas 3 tahun perkhidmatan tamat di UPSI. Dan kemudian kaki tangan akademik yang sedang cuti belajar, cuti sabbatical, postdoc, cuti sakit, tidak berada di kampus untuk tempoh 4 bulan atas urusan rasmi universiti. Ini semua tidak boleh dilantik sebagai pemeriksa dalam ataupun luar. Dan sekiranya terdapat keperluan pelantikan pemeriksa luar melebihi seorang, pemeriksa luar yang dilantik tidak boleh terdiri daripada universiti yang sama jika bidang kepakaran tersebut boleh diperoleh daripada universiti. Okey, kita pergi pada info terkini yang seterusnya adalah tentang penambahbaikan garis panduan penyeliaan. Untuk penyeliaan untuk PhD dan sarjana, jadi kronologinya adalah pada Jun 2021 MQA telah mengeluarkan standard baru untuk masters dan doctoral degree. Ini dikeluarkan oleh MQA. Jadi di UPSI, IPS telah membuat penambahbaikan berdasarkan garis panduan yang besar daripada MQA tadi. Okey, kita lihat sama-sama tentang PhD. Penyelia utama wajib mempunyai ijazah Doktor Falsafah dan sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam pengajaran dan penyelidikan, dan sebagai penyelia bersama di peringkat Doktor Falsafah atau sebagai penyelia bersama di peringkat ijazah sarjana sehingga tamat pengajian, masters sehingga tamat pengajian. Dan sekiranya penyelia utama hanya mempunyai ijazah sarjana, pengalaman yang luas dalam pendidikan diperlukan sebagai tambahan kepada kriteria di atas. Okey. Kaki tangan akademik boleh dilantik menjadi penyelia utama tertakluk kepada geran penyelidikan daripada universiti atau pihak luar yang diperoleh serta lantikan penyelia bersama yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Okey, kita pergi pada sarjana mod A, mod penyelidikan, syarat sebagai penyelia. Sebagai penyelia utama, wajib mempunyai ijazah Doktor Falsafah ataupun PhD. Sekiranya penyelia utama hanya mempunyai ijazah sarjana dalam bidang berkenaan, penyelia utama mestilah sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman dalam pengajaran dan penyelidikan atau penerbitan dan pengalaman menjadi penyelia bersama bagi pelajar ijazah sarjana. Jika kita lihat ada pindaan sikit di mana kalau kita lihat dahulu untuk sarjana mod A, kita seorang pensyarah perlulah atau penyelia perlulah ada pengalaman selama setahun kan. Jadi dah tak ada dah syarat tu untuk kali ini. Jadi jika rakan-rakan pensyarah baru boleh dah menyelia untuk sarjana mod A tertakluk kepada syarat-syarat yang ada. Kita lihat penambahbaikan garis panduan penyeliaan program pengajian siswa sah. Ini adalah keputusan JPS kali ke-176 bilangan 5 2021 bertarikh 24 Mei 2021. Okey. Pelantikan penyelia yang disarankan adalah seperti berikut. Jadi untuk PhD, seorang penyelia utara profesor, pemadhya, tetapi doktor pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau ada PhD saja. Dan penyelia bersama boleh dilantik sekiranya kajian pelajar memerlukan kepakaran bidang lain.
Jadi kalau kita ada sebagai penyelidik utama PhD dan kita memerlukan penyelidik bersama, mestilah dalam kepakaran bidang yang berlainan. Begitu juga kalau kita nak tambah penyelidik bersekutu, kita boleh pilih sama ada nak tambah penyelidik bersama atau penyelidik bersekutu sahaja. Dia tak boleh ada 3 penyelidik. Bermasa ni mesti ada 2 sajalah, sama ada co-supervisor atau sekutu bersama dengan penyelidik utama untuk PhD. Untuk ijazah sarjana mod penyelidikan mod A, seorang penyelidik sahaja. Ini sahaja, satu saja. Penyelidik bersama boleh dilantik sekiranya kajian pelajar memerlukan kepakaran bidang lain. Ini kalau kritikal sahaja akan dipertimbangkan. Jika satu-satu sahajalah untuk syarat ni, okey. Mod A dan ijazah sarjana mod penyelidikan dan kerja khusus dan mod kerja khusus seorang penyelidik sahaja. Okey. LKPS iaitu laporan kemajuan penyelidikan siswazah setiap akhir semester. Jadi penyelidik utama dalam memastikan pelajar mengisi dahulu. Jadi pelajar dia akan dapat notification untuk mengisi LKPS setiap akhir semester. Selepas pelajar isi, penyelidik utama pula perlu isi. Okey, seperti berikut. Jadi pelajar tindakan dia adalah mengisi adalah minggu ketiga hingga 12 kuliah. Apakah dia perlu buat adalah mengisi LKPS dalam tempoh yang ditetapkan dan memastikan penyelidik memperakukan LKPS berkenaan. Jadi penyelidik pula, sebab kita sebagai penyelidik, apa tindakan kita? Kita kena cakna pada minggu ketiga hingga minggu ke-15. Nombor satu, kita pastikan pelajar kita isi dulu. Okay, lepas tu kita boleh menulis komen seterusnya. Okay? Jadi tindakan ini akan dipantau oleh fakulti dan IPS. Mohon kerjasama semua rakan pensyarah untuk memastikan perkara ini diambil tindakan. Okey, seterusnya tentang penambahan penyelidik bersekutu jika diperlukan. Penyelidik bersekutu boleh dilantik daripada kalangan ahli akademik atau penyelidik dari mana-mana agensi luar UPSI. Ini mesti luar UPSI lah dipanggil sebagai penyelidik bersekutu dengan syarat memenuhi kriteria di atas. Tadi peranan penyelidik bersekutu adalah seperti di paragraf sebelum ni. Jadi, pelantikan penyelidik bersekutu adalah bertujuan untuk kepentingan kajian pelajar sama ada sebagai penyelidik bersama geran penyelidikan kepakaran penggunaan alatan instrumen yang tiada di UPSI. Jadi, sangat-sangat ditekankan jika rakan penyelidik mahu menambah penyelidik bersekutu, wajib ada kriteria ini baru boleh tambah. Contoh nombor 1, penyelidik bersekutu tadi ada geran bersama. Kita boleh tambah. Cek. Memerlukan penggunaan makmal di institusi sana oleh pelajar. Jadi pelajar kita ni, dia kena menggunakan peralatan atau instrumen yang ada dekat sana. Okey, yang tak ada kat UPSI. Okey, cek. Dan kepakaran yang diperlukan adalah berlainan dari penyelidik. Sama tadi dia tak boleh samalah, dia mesti berlainan. Jadi jika tiga-tiga ni ada dan memang sangat-sangat diperlukan. Ini adalah kepada PhD terutamanya. Masters seorang saja. Tadi penyelidik utama saja. Untuk penyelidik bersekutu PhD, inilah kriteria yang dipersetujui di JPS. Okey, jadi itu saja daripada saya tentang semua garis panduan yang ada dan apakah info-info terkini tentang pasca siswazah. Dan semua ini berkuat kuasa mulai semester 1 sesi 2021/2022 iaitu Oktober 2021. Okey, terima kasih. Kita pergi kepada segmen seterusnya bersama penyaras siswazah kita iaitu Dr. Wan Rusmawati. Selesai sudah taklimat dari Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Dr. Farida Lisa binti Supian. Kita terus ke agenda seterusnya. Dipersilakan penyelaras pasal siswazah Fakulti Sains Matematik Dr. Wan Rusmawati binti Wan Mahmud. Dipersilakan.
Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua profesor, Prof Madia dan juga rakan-rakan pensyarah sekalian. So saya akan sambung daripada sini untuk penerangan tentang instrumen bagi pengukuran PLO dan juga perancangan fakulti ya. So okey, sebelum kita pergi kepada instrumen pengukuran PLO, so saya akan terangkan kronologi permohonan akreditasi. So di fakulti kita memohon 5 program yang terlibat untuk akreditasi, iaitu prosesnya bermula pada tahun 2020 tak silap saya. And then program-program yang terlibat adalah sarjana sains matematik, doktor falsafah matematik, doktor falsafah fizik, kimia dan juga biologi. And then perakuan kelulusan akreditasi telah diperolehi pada bulan Mac 2021. So walau bagaimanapun ianya tertakluk kepada pematuhan syarat perakuan akreditasi selama 6 bulan yang diberikan. So kita dah submit syarat-syarat pematuhan pada bulan September. Okay, walau bagaimanapun syarat utama yang perlu dipenuhi adalah pengukuran PLO dan juga bagaimana pengukuran ataupun analisis itu dibuat. Tetapi dalam tempoh 6 bulan hanya yang berjaya itu adalah untuk mekanisme pengukuran saja, so belum lagi di apply. Okey. So inilah sekarang saya akan terangkan yang mana kita akan bermula untuk kohort 211 M211. Okey, so untuk sarjana mod penyelidikan dan juga doktor falsafah yang terlibat, start kepada kohort M211. Instrumennya adalah ini dia. Okey, itu laporan pemantauan semester semasa, ada 2, A dan B. Nanti saya akan terangkan apa A dan B. And then penilaian pembentangan cadangan penyelidikan, penilaian pembentangan dapatan kajian dan akhir sekali adalah penilaian tesis. So okey, so keempat-empat komponen ini adalah Assalamualaikum. Dr. Warus ada share screen ke? Kami tak nampak. Ya Allah, sorry. Saya lupa nak tekan. Sorry, kita mula. Sekejap. Okey, nampak ke? Lupa tadi, sorry. Nampak besar. Nanti screen share. Okey. Inilah dia tadi yang saya terangkan tadi, permohonan akreditasi ada 5 program, sarjana sains matematik, doktor falsafah matematik, fizik, kimia dan juga biologi. Yang prosesnya bermula tak silap saya akhir 2019 ataupun awal 2020. Dan perakuan akreditasi telah diperolehi pada Mac 2021 tertakluk kepada syarat pematuhan selama 6 bulan diberi, iaitu kita submit pada September. Okey. So antaranya yang paling utama adalah perlu menjelaskan pengukuran dan menunjukkan proses analisis PLO. Okey, untuk itu adalah yang paling pentinglah yang fakulti kita kena lakukan. So dalam tempoh 6 bulan tu alhamdulillah kita berjaya menyediakan PLO dengan bantuan panel penilai dalam, TDA, mantan dekan dan juga tim penyelaras dan KJ juga. Okey. So instrumennya akan di-apply pada sarjana mod penyelidikan dan juga falsafah, doktor falsafah bermula kohort M211. Okey, dan instrumen yang terlibat inilah dia untuk mengukur semua PLO sehinggalah pelajar tersebut bergraduat. Okey, ada 4 instrumen. Okey, laporan pemantauan semester semasa LPSS, ada A dan B. Penilaian pembentangan cadangan penyelidikan, penilaian pembentangan dapatan kajian dan penilaian tesis. Okey, siapa yang akan menilai
Semua instrumen-instrumen ini dia. Okey. So untuk laporan pemantauan semesta semasa, ini adalah tugas penyelia. Setiap hujung semester penyelia akan diberi borang ini oleh penyelaras jabatan, penyelaras pasca jabatan, okey, untuk diisi. Kemudian penilaian pembentangan cadangan penyelidikan ada 2 penilai, penilai 1 dan penilai 2. Penilaian pembentangan dapatan kajian juga terdiri daripada 2 penilai. Okey, so, saya rasa penilaian sama untuk cadangan penyelidikan. And then pemeriksaan tesis. Okey, penilaian tesis ini adalah pemeriksa dalam. So walau bagaimanapun, walaupun ada instrumen-instrumen ini adalah instrumen tambahan kepada instrumen yang dah disediakan oleh IPS. Dia bukannya satu saja. Maknanya daripada IPS tu, form daripada IPS tetap ada. So ini adalah untuk simpanan fakulti untuk membuktikan pengukuran PLO boleh dilaksanakan. Okay, so ini adalah contoh instrumen dia. Contoh adalah LPSSA. So A dan B, apa yang membezakan adalah untuk LPSSA, ianya adalah bagi pelajar yang belum membentang cadangan penyelidikan. Okey, itu adalah ni bagi pelajar yang belum membentang cadangan penyelidikan. So contohnya adalah pelajar semester pertama. Okey, ataupun katakanlah pelajar tu terlewat membentang pada semester ketiga, so maknanya pada semester pertama dan kedua masih lagi penyelia perlu mengisi form ini, LPSSA. So dia adalah komponen-komponen dia. Okey, ini contoh borang. So ada rubrik sekali macam mana nak isi. So ada dalam borang masing-masing lah. Okey, so dan ada 5 borang lah. Okey, 5 instrumen A dan B dan cadangan, dapatan dan juga disertasi atau tesis. Okey, kemudian kita akan pergi kepada perancangan. Okey, bermula semester hadapan iaitu M212, kolokvium pembentangan proposal akan dilakukan serentak untuk semua jabatan, maknanya di bawah fakulti. So kita akan lakukan 3 kali 3 kali pembentangan. Okey, kemudian penggunaan instrumen untuk pengukuran. Untuk instrumen pengukuran ni memang dah start, tetapi salah satu daripada instrumen iaitu LPSSA dah bermula untuk semester ni. Maknanya hujung semester M211 ini perlu dah isi LPSSA. Okey, pemerkasaan penulisan artikel pelajar pasca bagi memenuhi keperluan bergraduat. Ini contohlah bengkel ke, apa dia lah, webinar ke, sesuai dengan keadaan semasa. Okey, so dan ada juga bengkel penyeliaan pasca berkesan untuk pensyarah baru. Dan ada dalam perancangan juga akan ada 3 program baru dalam pipeline. Okey, so itu setakat ini yang dirancang oleh fakulti. So kalau ada idea-idea ataupun cadangan-cadangan yang lebih baik, warga fakulti bolehlah mencadangkan untuk dipertimbangkan di peringkat fakulti. Okey, so itu saja daripada saya untuk instrumen dan juga perancangan fakulti. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Ismawati. Berkenaan dengan kolokvium, saya paparkan poster ya. Okay, seperti yang diterangkan oleh Dr. Warusmawati, kita akan adakan kolokvium sebanyak 3 sesi dan ini adalah tarikh akhir penghantaran untuk proposal. Pelajar yang berminat kena hantar pada tarikh sekian-sekian lah. Okay, bergantung pada sesi dan akan buat pembentangan pada tarikh
berkenaan. Mastura, Ya, Assalamualaikum. salam. Boleh saya bertanya? Ya, ya. Satu soalan je. Mungkin siapa-siapa boleh respon kot. Sebelum saya terlupa lah ya. Okey, yang pertama sekali ini berkenaan dengan apa ni? Talk Dr. Lisa kita tadi. Saya nak bertanya, adakah pindaan yang kita buat ini tertakluk kepada pelajar yang baru sahaja ke ataupun semua pelajar yang sebelum-sebelum ini pun kena follow panduan ini juga? Dr. Wan boleh terangkan? Okey, sebabnya macam ni. Saya bagi satu situasi sebagai contoh Kalau katalah ada seorang pensyarah tu, katakan dia menyelia pelajar mood A, contohnya pelajar masters mood A katakan. Jadi kalau sebelum peraturan yang baru pindaan ini ada, sebelum ini contohnya pelajar mood A ni saya tak tahulah, mungkin rasanya ada dia sebagai SV dan juga ada seorang lagi pensyarah sebagai co-SV. Saya tak sure yang ni, rasa macam ada, tetapi bila ada pindaan baru ini tak ada co-SV. Dia cuma ada SV sahaja kalau saya tengok inilah. So jadi kalau macam tu co-SV yang telah pun bertenggur lumus bersama dengan SV membantu pelajar ini, dia tiba-tiba namanya tak ada kan. So jadi macam mana tu? Oh, ada di sini. Tak buka kamera. Tak, kalau Kak Wan ada. Assalamualaikum. Boleh dengar ya? Boleh Dr. Lisa, boleh. Maaf, saya di bengkel. Untuk yang soalan Dr. Man, yang ni yang terkini je Dr. Man. Yang sedia ada kekalkan. Yang sedia ada kekalkan supervisor, tak ada masalah. Untuk yang terkini je, untuk permohonan sejak tak salah saya 2021 start yang itu dan garis panduan dah keluar, itu yang kurang tak boleh lah, kita kena pertimbangkan dengan begitu detail sekali. Tapi yang ada sedia ada yang sebelum ni tak ada masalah. Ya, Dr. Man? Okey, clear. Terima kasih. Okey. Okey, saya buka jika ada apa-apa soalan. Assalamualaikum. Boleh dengar ke saya? Boleh. Saya nak tanya tentang tempoh pemeriksaan proposal PhD. Selalunya saya diberi tempoh 2 minggu untuk memeriksa proposal PhD, Puan Mas. Jadi saya nak tanya, boleh ke tempoh pemeriksaan itu dilanjutkan kerana proposal PhD ni terutamanya untuk proposal education memerlukan pemeriksaan yang agak detail lah. Jadi masa 2 minggu tu pada saya amat singkat lah. Terutamanya jika saya mendapat beberapa proposal PhD yang lain. Kadang-kala ada tempoh yang bertindan. Itu soalan saya yang pertama. Soalan saya yang kedua adalah bagaimana cara sebagai supervisor untuk saya menarik diri daripada penyeliaan seseorang pelajar kerana masalah komunikasi bahasa kerana pelajar tersebut international tidak dapat berbahasa Inggeris dengan baik dan saya pun tak tahu macam mana nak berkomunikasi dengan dia. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum Doktor. Untuk pertanyaan pertama, untuk pelaksanaan kolokium pembintangan proposal,
tarikh yang ditetapkan adalah lebih kurang sebulan ya. Saya share lagi sekali. Okey, pelajar dikendaki hantar pada 15 April contohlah untuk sesi pertama dan akan bentang pada 18. Tarikh ni bagi saya macam agak panjang lah. Tapi kalau ada permintaan, ramai permintaan untuk panjangkan, saya akan berbincang dengan balik semula dengan TDA. Macam mana? Okey, untuk pertanyaan kedua, untuk tarik diri, Doktor boleh email pada saya. Nanti saya akan panjangkan pada TDA dan IPS. Okey, faham. Cuma yang pertama tadi, soalan yang pertama tadi tu biasanya proposal diberi kepada pemeriksa tu masanya hanya 2 minggu untuk kami periksa proposal PhD tu. Maybe dalam schedule untuk pembentangan ataupun kolokium itu mungkin nampak sebulan ya, tapi pemeriksa biasanya ada masa 2 minggu sahaja untuk memeriksa proposal tu ya. Jadi kalau proposal PhD level untuk education 2 minggu tu pada saya sangat singkat lah ya untuk pemeriksa, terutamanya kalau kita ada 2-3 proposal datang kan. Kadang-kala saya menerima proposal PhD juga dari fakulti lain ya, daripada FPM ataupun daripada NCDRC. Jadi bila tempoh 2 minggu tu memang sangat inilah kita takut jika pemeriksaan tidak dijalankan dengan teliti pada tahap pembentangan proposal, jika ada kesalahan yang kita tidak nampak semasa pemeriksaan proposal dijalankan, kesalahan itu akan dibawa sehingga kepada defend viva ya. Jadi kesian jugalah kepada calon PhD tersebut ya. So saya rasa jikalah boleh ya tempoh pemeriksaan proposal PhD itu ditambahlah ya. Okey, baik. Terima kasih doktor. Saya ambil Terima maklum. kasih. Terima kasih Puan Bagi Mas. respon boleh doktor? Ya, sila. Sebenarnya yang selama ni berlaku ya, sebab sebelum ni kita pun mungkin kita letak di bawah jabatan kan, tetapi sebab semua komen-komen inilah yang sebenarnya kita buat penambahbaikan jadi sekarang kita standardkan kan. Kita standardkan untuk letakkan di bawah fakulti, kita buat kolokium, di mana kolokium ni kita dah standardkan bila nak kena hantar. Tapi tak salah saya sebenarnya kalau ikutkan sem-sem lepas pun, kita ada jadual yang diberikan pun, jabatan ada bagi tahu kan bila kena hantar dan rasanya sebulan kan. Tapi mungkin ada sedikit miscommunication. Kami maklum dan kami sentiasa di tim pasca ni sentiasa terbuka untuk membuat penambahbaikan Ini antara contoh penambahbaikan. InsyaAllah kita akan try. Kita akan try trial untuk semester depan buat kolokium macam mana. Dan insyaAllah kalau ada feedback lagi, kita akan baiki. Kita akan sentiasa memperbaiki tim pasca kita lah untuk kebaikan semua Dan saya rasa 1 bulan tu ample time. Tetapi kalau macam mana tapi saya rasa sebulan tu boleh kot. Tapi mungkin Dr. Hafsah dapat banyak thesis proposal nak baca kan. Jadi kita try lah Dr. Hafsah yang itu yang terbaik tu untuk sebulan lah buat masa ni Baik. Terima kasih atas komen Dr. Hafsah. Kita take note perkara tersebut ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh saya respon? Silakan Dr. Syida. Okey, terima kasih Dr. Hafsah. Okey, seperti yang Dr. Lisa kata, kita akan ambil penambahbaikan. Okey, cuma saya nak maklumkan di sini apa yang berlaku di Jabatan Kimia apabila kita memberi tarikh due kepada pelajar, kita dapati boleh dikatakan kebanyakan pelajar akan drag daripada tempoh tersebut. Jadi saya sebagai penyelaras sebenarnya saya ada bila pelajar berkata begitu, saya macam ada sedikit kesihan lah sebenarnya pada pelajar. Jadi saya benarkan pelajar drag sedikit lah. Itu yang sampai tahap mereka kata mereka nak juga memilih tarikh tersebut, tetapi mereka minta excuse supaya dapat ke depan sedikit. Tapi mereka nak juga tarikh pembentangan yang seperti yang dijadualkan. Okay, so mungkin mereka telah berbincang dengan supervisor macam mana. Jadi saya pun itu yang menyebabkan sebenarnya tempohnya sebulan. Tapi bila pelajar dah drag sampai seminggu,
Kemudian kita pula kumpul and then submit kepada kepada penilai. Itu yang sampai penilai akan dapat macam 2 minggu lebih macam tu. Tapi tak apalah Dr. Hafsah, saya ambil komen tersebut. Jadi kita akan pada masa akan datang memang kita akan rigid lah kepada pelajar. Walaupun lewat 1 hari kita tak akan terima. Sebab benda ni akan mengganggu kepada penilai. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sida. Okey, dibuka lagi soalan jika ada. Selamat pagi. Dengar ke? Ya, dengar. Saya nak tanya, kalau tak silap macam saya tak nampak ada sebarang syarat ataupun peraturan untuk pelantikan penyelia utama. Adakah mesti bidang yang sama dengan program pelajar? Adakah ada syarat ataupun peraturan tersebut? Kalau saya terlepas pandang, minta maaf. Ada ke? Contoh macam pelajar dari program Mod A pendidikan. So penyelia dia mesti ke dari bidang pendidikan juga? Itu soalan saya lah. Terima kasih. Saya respon untuk doktor. Kita ada, tak apa lepas ni Puan Mas boleh email sekali lagi garis panduan IPS tentang penyeliaan ni, garis panduan terbaru. Masa ni saya ada bincang dengan IPS juga yang syarat tersebut tidak begitu rigid, tidak begitu macam mana kata, begitu strict kan. Tetapi syarat ini kita pernah bincang pasal benda ni. Maksudnya kalau pendidikan siapa yang boleh menyelia dan tak boleh menyelia. Masa ni kalau ikutkan keputusan kalau di fakulti kita boleh menyelia atas sebab kerana semua pesyarat kita dah mengikuti tilas dan sebagainya. Dah ada kursus-kursus pendidikan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan di MQA pesyarat kita pun boleh menyelia education. Ya, itu saja. Terima kasih doktor. Tapi kita akan email sekali lagi tentang garis panduan yang IPS bagilah, tapi secara umum saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan doktor. Okey, saya Munira. Saya nak tanya berkenaan dengan syarat penyeliaan untuk pelajar PhD. Sebab seperti yang saya tengok daripada slide penerangan Dr. Lisa tadi, ada maklumkan yang kita kena ada sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam penyelidikan dan pernah menjadi co-supervisor untuk pelajar PhD. Okey, so pertanyaan saya, yang pengalaman kita sebagai co-supervisor PhD tu sehingga tamat ataupun memadai macam 1 sem ke 2 sem ke macam tu. Okey, nanti jap saya pun dah slide tadi ada dekat sana sekejap Tapi Dr. Munira, perkara itu untuk yang terkini je lah untuk starting daripada semester lepas sahaja Sebenarnya maksud Dr. Munira adakah sampai apa? Bersama tu sampai habis atau tidak? Maksudnya kalau macam pelajar tu dah tamat baru kita layak ataupun dia masih ongoing kan. Contohnya pelajar PhD yang kita co-supervise tu baru sem kedua. Maksudnya Saya rasa baru tak sampai habis. Saya rasa saya tengok balik, cuba baca balik adakah dia kata sehingga bergraduat atau tidak. Kalau dia tak sebut sehingga bergraduat maksudnya boleh. Oh, okey. Sebab dia mention kat situ sebagai penyelia bersama je. Okey, kalau dikata sebagai penyelia bersama boleh. Sebab ada lagi satu dia tulis quotation adalah sehingga tamat bergraduat. Itu kena bergraduat habis. Kalau dia tak kata perkara tu dia boleh bersama, boleh dah dapat untuk PhD Okey, terima kasih. Kalau tak lama lagi lah nak tunggu kan. Itulah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Lisa. Saya Nuzul. Dengar ke? Dengar doktor, teruskan. Soalan saya bersangkut paut dengan Dr. Munirah tadi. Okey, since kena ada pengalaman dalam pendidikan dan juga sebagai penyelia bersama. What if kalau sebagai satu situasi kalau pesara baru
and then dia apply VGS and then dia dapat VGS and then VGS dia ada dalam 3 tahun. So means dia kena ambil student PhD. So kalau keadaan yang macam tu, so dia lecturer baru, so dia dapat VGS, dia ambil student PhD. Is it ada boleh bicara oleh fakulti atau IPS atau memang tak boleh langsung? Dibolehkan doktor. Jika ada perkara-perkara sebegitu seperti ada geran kan, memang dibolehkan, tak ada masalah. Okey, terima kasih. Okay. Ada lagi soalan? Sebelum kita boleh tamatkan sesi jerayawara. Puan Mas, saya nak tanya satu soalan lagi boleh? Ya, saya teruskan. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan timeline kan. Kalau pelajar postgrad, mereka nak hantar tesis, kena ada perbentangan dapatan kajian. So far saya macam masih kurang jelas lah apa syarat yang membolehkan pelajar tersebut boleh bentangkan dapatan penyelidikan tu. Ada syarat ataupun ada masa tertentu tak sebelum dia boleh submit tesis? Student, doktor nak bentang dapatan kajian ke? Okey, sebelum bentang dapatan kajian, student mesti hadir dulu mana-mana pembentangan proposal, kemudian membentang proposal, kemudian baru boleh buat pembentangan kajian. Maksudnya dia tak ada tempoh validity maksudnya dah bentang dapatan kajian tu dalam masa beberapa bulan kena submit tesis ke apa semua tu tak adalah syarat tu maksudnya. Seingat saya tak ada. Yang ini saya serah pada Dr. Wan. Dr. Wan ada jawapan ni sebab dia ada berkait dengan kita punya instrumen tu Dr. Wan kan. Dia kena markah dia kan, itu yang membolehkan dia melayakkan dia untuk Viva. Silakan Dr. Wan. Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk yang ni sebenarnya untuk dia layakkan dia bentang pre-viva tersebut adalah 70% penulisan tesis. Itu adalah daripada pertimbangan dengan penyelia lah. Maknanya kalau penyelia rasa dia dah layak, dah 70% penulisan tesis, dia dah layak untuk bentang. Okey, Dr. Wan ada tak syarat masa? Maksudnya kalau dia dah bentang dapatan kajian tu dalam bulan ni, tak kisah berapa lama untuk dia submit tesis? Tak ada, tak kisah berapa lama. Okey, terima Tak kasih. ada. Yang pentingnya dia bila dah ada memo yang dia dah membentang cadangan, maka dia boleh submit notis penyerahan tesis. Setakat itu yang saya tahulah. Saya rasa tak ada gap berapa lama. Okey. Terima kasih. Ada lagi soalan? Okey, jika tiada, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Dekan mengkongsikan program kita pagi ini, kepada Dr. Wan Rusmawati selaku penyelaras dan juga kepada peserta yang hadir. Okey, sebelum mengundurkan diri, mohon jasa baik semua untuk mengisi link kehadiran seperti di bahagian yang telah dipaparkan di bahagian chat ya. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Tolong post sekali lagi. Saya boleh? Terima kasih. Apa dia? Link kehadiran tolong post sekali lagi. Link kehadiran. Okey, boleh. Okey, terima kasih.